Isu jin ni adalah isu-isu berkaitan tentang perkara gaib. Awak perlukan pembuktian untuk nak menunjukkan bahawa itu adalah benar-benar jin. Jangan terus kata tu jin, melainkan awak telah membuktikan hal berkenaan. Orang kata, oh belakang ada hantu lah, belakang ada syaitan lah, belakang ada jin lah. Pergi tengok lah. Janganlah duk takut sangat. Macam mana yang dibawa ke alam bunian? Alam bunian ni tidak dapat dibuktikan daripada sudut fakta-fakta agama. Tiada kewajipan untuk kita beriman dengan kewujudan alam bunian. Bahkan khurafat banyak daripada dakwaan yang muncul daripada dakwaan alam bunian. Orang bunian dan seumpama dengannya. Alam bunian ni tidak dapat dibuktikan daripada sudut fakta-fakta agama. Maksud fakta agama daripada Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu, hampa nak percaya. Kenapa? Apa dasar yang awak nak mempercayai? Sebab bila perkara tu yang disandarkan pada perkara gaib, benda yang kita tak dapat untuk nak buat penilaian ABC. Kita ada disiplin dalam bab agama kita ni. Kita mesti menyangkut perkara gaib kepada Quran dan Sunnah. Persoalannya, isu bunian-bunian ni nak sangkut Quran dan Sunnah kat mana? Bunian ni, kalau hang kata dia jin-jin lah, mungkin okey lah. Kan kalau nak pergi kata dia jin, tapi kenapa nak tak dia bunian juga? Kalau awak nak kata dia adalah jin, dia jin lah. Macam mana nak sebut bahawa dia itu adalah bunian? Kan? Saya percaya bahawa dalam dunia ni bukan sekadar ada manusia dan jin saja. Mungkin ada makhluk-makhluk yang lain. Tetapi di dalam Al-Quran, bila sebutkan tentang isu alam-alam ghaib yang penting untuk kita ketahui, Quran dah sebut tentang malaikat, tentang jin. Dia dah sebutkan tentang hal-hal berkenaan. Tidak disebutkan pula dengan sifat satu lagi makhluk yang baru. Sebab kalau kita tengok cerita-cerita orang kita tu, bunian ni dia adalah makhluk yang baru. Jadi kalau nak kata dia jin, maka dia jin je lah. Itulah kan. Kalau kata bunian tu jin, dia jin je lah. Kalau kita percaya, jadi kita percaya bunian ke kita percaya jin? Cuba sahabat-sahabat komen kat bawah. Kalau kita kata bunian itu adalah jin, yang kita percaya mengikut Al-Quran dan Sunnah ni, kita percaya bunian ke kita percaya jin? Kita percaya jin. Jadi bila kita percaya jin, maka kefahaman tentang bunian adalah kefahaman tentang jin. Itu sajalah. Jin ini pula kita tidak disuruh untuk berinteraksi dengan jin. Sama ada dalam perkara yang memberikan manfaat kepada kita ataupun perkara yang memberikan mudarat kepada kita. Lagilah tak boleh lah. Ustaz, kerasukan sebab jin atau medical? Kerasukan disebabkan isu perubatan. Saya nak sebut berkaitan tentang isu rasukan. Malam-malam pagi-pagi 12.30 cerita pasal isu merasuk pula. Dah lah ada sekok jin mangkak masuk tadi. Persoalan di dalam buku saya muka surat 77. Sahabat-sahabat yang dah beli buku kita ni rujuk pada muka surat 77. Benarkah syaitan dapat merasuk manusia? Isu mengenai kemampuan syaitan untuk merasuk manusia telah menjadi perdebatan di kalangan ulama Islam. Beberapa ulama berpendapat bahawa syaitan boleh merasuk dan mempengaruhi manusia secara langsung. Sementara yang lain menolak pandangan ini dan menegaskan bahawa syaitan hanya boleh menggoda manusia melalui bisikan dan juga godaan. Kita pergi kepada pendapat pertama, ulama yang menyatakan bahawa syaitan boleh merasuk manusia. Ulama yang berpendapat bahawa syaitan boleh merasuk manusia biasanya merujuk kepada dalil daripada Quran dan hadis yang menunjukkan kemampuan syaitan untuk berinteraksi dengan manusia secara langsung dan mempengaruhi tingkah laku mereka. Di dalam Al-Quran, ini yang kata syaitan boleh rasuk manusia. Dalam Al-Quran surah Baqarah ayat 275, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang-orang yang makan, iaitu mengambil riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Ayat ini sering digunakan untuk menunjukkan bahawa syaitan mempunyai kemampuan untuk merasuk manusia dan menyebabkan mereka berkelakuan tidak normal. Sebab dalam Quran, dalam ayat ni disebut tu, orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti dicontohkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan. Orang yang kemasukan syaitan. Yatakhabbatuhu syaitan, dimaksudkan di situ adalah kerasukan syaitan. Yang tu. Jadi ayat ni membuktikan bahawa adanya kemampuan syaitan untuk merasuk manusia. Ni ayat 275. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna syaitana yajri minal insani majrad dam." Sesungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti darah. Jadi dalam darah manusia ni syaitan boleh masuk dan masuk seperti mana mengalir dalam tubuh badan seperti mana darah. Ada tak ulama yang bersetuju tentang adanya rasukan ni? Ramai.
Ramai. Bahkan kita boleh sebut sebagai majoriti. Antaranya Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah menyatakan bahawa syaitan mempunyai kemampuan untuk merasuk manusia dan ini adalah pandangan yang diterima secara umum dalam Islam. Beliau menegaskan bahawa kesesatan yang dibawa oleh syaitan bukan hanya melalui bisikan tetapi juga melalui perasaan dan tindakan manusia. Dalam Majmu' Fatawa, Ibn Taymiyah menyebutkan hal ini. Imam Ghazali, dia juga menerima kemungkinan syaitan merasuk manusia dan menekankan pentingnya perlindungan melalui zikir dan doa. Beliau menyatakan bahawa zikir adalah benteng yang kuat melawan godaan dan gangguan syaitan. Wujud dalam Ihya Ulumuddin. Jadi itu pandangan ulama yang kata boleh rasuk. Kuat tak? Kita tak masuk lagi pandangan yang kedua, kita sebut tu. Ada dalil Quran tak? Ada dalam Quran. Ada dalil hadis tak dalam bab ni? Ada dalil hadis. Adakah ulama cikai-cikai yang pakai pendapat ni? Tidak. Majoriti para ulama berpandangan seperti ini. Nampak tak? Boleh tak? Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua. Pendapat ulama yang menyatakan syaitan tidak mampu merasuk manusia. Dia kata syaitan tak boleh untuk rasuk manusia. Ulama yang menolak pandangan bahawa syaitan boleh merasuk manusia biasanya berpendapat bahawa syaitan hanya boleh menggoda dan mempengaruhi manusia melalui bisikan dan godaan. Dia hanya boleh bisik saja. Dia hanya boleh menggoda saja untuk kita lakukan kemaksiatan. Tetapi tidak mempunyai kuasa untuk merasuk secara fizikal. Ada dalil tak? Ada dalil. Dalam surah Ibrahim, ayat 22. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qala asyaitanu lamma qudiya al-amr, innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Fala talumuni walumu anfusakum. Dan berkatalah syaitan. Syaitan kata dalam Quran. Syaitan kata tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Ni syaitan kata ni kepada orang yang duk nak persalahkan dia apa sebagainya. Dia kata sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Ya disebut tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Disebut di situ, tidak ada kekuasaan daripada aku. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku tak ada apa kekuasaan, tak ada sultan, tak ada kemampuan untuk menguasai kamu, melainkan aku hanya ajak dan kamu ikut aku. Yang tu. Ayat ini menunjukkan bahawa syaitan hanya mampu menggoda dan mempengaruhi manusia melalui bisikan, bukan melalui kuasa secara langsung. Itu daripada ayat Quran. Ada hadis tak? Sebab tadi pendapat pertama ada hadis. Pendapat kedua ada hadis tak? Pendapat kedua pun ada hadis. Daripada Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, Ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul, man khalaqa kadha, hatta yaqul, man khalaqa rabbaka, فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ. Syaitan datang kepada salah seorang kalian ketika solat. Waktu dalam solat, syaitan datang dan bertanya, siapakah yang mencipta ini? Siapakah yang mencipta itu? Hingga akhirnya bertanya, siapakah yang mencipta Tuhan? Ketika sampai pada hal itu, hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah dan berhenti daripada was-was seperti itu. Ini disebutkan dalam hadis Sahih Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa syaitan bekerja melalui bisikan dan godaan yang menyebabkan was-was dan bukan melalui rasukan secara fizikal. Dia tak boleh merasuk secara fizikal, dia membisikkan saja. Kalau tidak, kenapa dia tak rasuk terus je? Kenapa dia tak rasuk terus saja menyebutkan kata kufur? Lagi mudah daripada dia duk nak kerja bisik-bisik. Terus je lah, rasuk lagi senang. Ada tak ulama yang ambil pandangan ni? Ada. Antaranya Fakhruddin Ar-Razi menolak pandangan bahawa syaitan boleh merasuk manusia secara fizikal dan menekankan bahawa syaitan hanya boleh mempengaruhi melalui bisikan. Rujuk dalam Mafatihul Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Al-Maturidi menyatakan bahawa syaitan hanya boleh menggoda manusia dan tidak mempunyai kuasa merasuk atau menguasai tubuh manusia. Dr. Yusuf Qaradawi, antara ulama moden juga berpendapat seperti itu, iaitu syaitan tidak mampu untuk merasuk tubuh manusia, dia hanya berusaha untuk menggoda sahaja. Apa pendapat yang lebih kuat? Sebab kalau nak kata, kita pegang pada hadis dan pegang pada Quran saja, persoalannya ada dua pendapat dalam bab ni. Kedua-duanya ada pegang hadis, ada pegang Quran. Jadi pendapat mana yang lebih kuat? Dalam hal ini kita hanya berbincang tentang pendapat mana yang lebih kuat. Kita tidak membincangkan tentang pendapat manakah yang betul. Sebab kalau nak pergi kata mana yang betul, mesti ada satu yang salah. Dalam konteks yang ni, mereka telah berijtihad dan boleh jadi mereka ijtihad itu benar dan boleh jadi ijtihad mereka itu salah. Tetapi kita disuruh untuk menggunakan akal fikiran kita setelah dilapangkan, setelah dibentangkan kepada kita pendapat dan hujah
ulama masing-masing. Pendapat yang lebih kuat. Perselisihan ulama mengenai kemampuan syaitan untuk merasuk manusia menunjukkan ada dua pandangan utama. Pun begitu, pendapat kedua, ini pendapat yang saya pilih, pendapat kedua adalah lebih kuat. Apa ulasan saya? Okey, apa ulasan saya? Yang pertama, kita ulas kepada kenyataan pendapat yang pertama yang dia guna dalil 275 surah Baqarah. Dalam ayat berkenaan disebutkan bahawa bahawa orang yang ambil riba ni tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan ataupun yatakhabbatuhu syaitan, yang telah kemasukan syaitan. Kita sebut bahawa tafsiran ini boleh jadi yang disebutkan itu bersifat literal ataupun majas. Dia boleh dua. Bila ayat Quran sebutkan tentang hal ni, dalam perkara itu dia boleh jadi literal ataupun metafora. Ayat ini, ayat 275 menyebut bahawa orang yang makan riba berdiri seperti orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Ayat ini boleh diertikan sebagai metafora atau disebut sebagai majas untuk menggambarkan keadaan seseorang yang tertekan akibat dosa besar seperti riba dan bukan sebagai bukti bahawa syaitan merasuk secara fizikal. Oleh sebab itu, ayat ini perlu dipertimbangkan dalam konteks keseluruhan Al-Quran dan tafsir untuk memastikan bahawa ia tidak ditafsirkan secara terasing dari makna keseluruhan yang diberikan dalam teks agama Islam. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu, yang tu dalam bab tafsir ayat Al-Quran tadi. Kemudian kita pergi kepada yang kedua. Penggunaan, kita kata yang tadi tu, itu adalah bersifat majas. Yang kedua adalah hadis syaitan mengalir dalam tubuh badan tadi tu. Ia juga adalah majas. Hadis yang menyatakan bahawa syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti darah boleh dilihat sebagai metafora majas yang menunjukkan kekuatan pengaruh syaitan dalam diri manusia, bukan penguasaan fizikal. Perbandingan ini mungkin dimaksudkan untuk menggambarkan betapa dekatnya pengaruh syaitan dalam diri manusia dan bukannya merujuk kepada penembusan fizikal. Hadis ini boleh ditafsirkan dalam konteks psikologi dan spiritual, di mana pengaruh syaitan lebih berhubung dengan dorongan dan bisikan, bukan tindakan fizikal untuk merasuk. Jadi ada juga pandangan tentang kritikan terhadap pandangan para ulama terhadap hal itu juga. Tapi secara umumnya kita sebut kritikan berdasarkan konsep majas menunjukkan bahawa pandangan bahawa syaitan boleh merasuk manusia mungkin terlalu bergantung pada tafsiran literal teks. Konsep majas memberikan perspektif bahawa ayat dan hadis mungkin menggunakan bahasa metafora untuk menggambarkan pengaruh syaitan dalam konteks psikologi dan spiritual, bukan merujuk kepada penguasaan fizikal yang sebenar. Ayat-ayat tu disebut berkaitan tentang perkara majas ataupun disebut sebagai metafora saja. Wallahu taala a'lamu bissawab. Nampak tak? Ikutlah nak ambil pandangan yang mana. Jadi sebab ni buku Memahami Akidah Asy'ariyah Jalan Tengah Menuju Kebenaran. Berlaku tak perkahwinan jin dan manusia zaman Nabi? Tak ada berlaku. Bahkan para ulama sebahagian kata tidak ada kaitan permainan di antara jin dan juga manusia. Tidak ada hubungan di antara jin dan juga manusia. Pejuang PAS new, biar dia merepek lah. Lama saya duduk tunggu tak main-main, merepek lah tu. Tak payah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Hafiz Isa kata manusia tak boleh masuk campur urusan alam ghaib. Tapi alam ghaib boleh masuk urusan manusia sebab biasa dengar manusia je yang kena kacau. Tak dengar lagi jin kena kacau. Yelah sebab awak tak duduk dekat alam jin, kita tak tahu lah. Tapi kita tahu bahawa satu, isu jin ni adalah isu-isu berkaitan tentang perkara ghaib. Awak perlukan pembuktian untuk nak menunjukkan bahawa itu adalah benar-benar jin. Jangan terus kata tu jin, melainkan awak telah membuktikan hal berkenaan. Orang kata, belakang ada hantu lah. Belakang ada syaitan lah. Belakang ada jin lah. Pergi tengok lah. Janganlah duk takut sangat. Betul? Ada tanya berkaitan tentang qarin. Qarin ni kita tak banyak info berkaitan tentangnya. Tak banyak info. Ada hadis saja sebut berkaitan tentang qarin ini. Tapi dia bersifat perkara-perkara yang buruk lah. Perkara-perkara yang buruk. Dalam hadis Nabi SAW sebut, "Ma minkum min ahadin illa waqad ukila bihi qarinuhu minal jin." Qarin ni adalah jin. Qarin adalah jin. Dalam hadis riwayat Muslim tu Nabi kata tak ada seorang pun di antara kamu kecuali dia memiliki pendamping daripada kalangan jin. Maksud ada jin yang duduk bersama dengan kita dan jin ni selalu suruh kita buat jahat. Yang itulah berdorong perkara yang jahat. Sebab tu dikatakan dalam surah Mukminun, wa qur rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin. Wahai Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan. Jadi bisikan syaitan tu adalah bisikan daripada qarin. Kira kita rasa macam kita duk rasa kena gangguan ke apa kan? Macam ada syaitan duk kacau kita apa?
a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu qari lah, katanya kita minta Allah Taala lindung kita daripada hal berkenaan. Baca Al-Quran, baca surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baca surah An-Nas. Kemudian jangan lupa juga untuk baca zikir-zikir harian yang Nabi SAW ajar ni. Zikir dan doa Rasul SAW sepanjang hari ni. Dia akan meningkatkan iman dan takwa kita, jauh daripada kita duk takut benda-benda pelik-pelik macam ni. Boleh? Pasal buka hijab tu betul ada ke Ustaz? Merepek buka hijab semua dah. Ini perkara gaib yang Allah Taala beri kepada dia. Macam ni sahabat, saya bimbang satu benda. Orang kita sekarang ni mungkin ada masalah kesihatan mental, ataupun masalah kesihatan mental, bukan kita kata dia penyakit gila. Kita kata dia ada masalah kesihatan mental. Dalam banyak jenis ada bipolar disorder lah, ada macam-macam lah, ada ADHD lah, apa macam-macam lah. Dia ada penyakit tahap depression yang tinggi, anxiety yang tinggi dan sebagainya, menyebabkan kesihatan mental dia sangat-sangat terganggu. Dan perkara ini boleh menyebabkan halusinasi dan delusi. Bila dalam halusinasi dan delusi, akhirnya menyebabkan kawan tu berada dalam psikosis. Dan perkara-perkara inilah yang akhirnya menyebabkan orang tu dia nampak benda yang dia tak sepatutnya nampak, bayang-bayangan yang dia cipta sendiri. Bahkan bukan bayangan itu dia seperti mana ramai orang sangka dia hanyalah bayangan semata-mata, tetapi kadang-kala bayangan itu akan merupa menjadi satu makhluk manusia, yang mana kadang-kadang manusia, kadang bukan manusia, dalam bentuk yang diingini oleh halusinasi dia, pemikiran dan otak dia yang mencipta makhluk berkenaan, orang berkenaan, sehingga benda tu boleh pegang, dia pegang, dia boleh lihat, dia boleh pegang dan dia boleh bau. Dia boleh sampai ke tahap. Dan ini bukan kerana dia diangkat hijab, tetapi dia ada masalah kesihatan mental. Orang yang sering kali melihat hantu-hantu apa sebagainya, budak indigo, orang yang dia nampak hantu dan sebagainya. Tapi sebenarnya orang-orang seperti ini, masyarakat kita kadang menganggap bahawa dia terbuka hijab, maksud dia baguslah kan, dan sebagainya, ataupun dia lain daripada orang lain. Tapi hati-hati, orang seperti ini sebenarnya dia telah mempunyai tanda yang besar dalam isu masalah kesihatan mental. Kena dapat masalah kesihatan mental ni, dia adalah masalah kesihatan yang kedua yang sangat ditakuti dan memberikan ancaman yang besar, khususnya kita di Malaysia. Kalau kita tak sebut dunia, khususnya kita di Malaysia, selain penyakit jantung yang pertama. Sebab tu isu kesihatan mental ni kita kena jaga sungguh-sungguh. Kalau dia asyik duduk dakwa jumpa hantu, kita kena tengok sungguh orang berkenaan, anak kita ke sebagainya, adakah dia boleh sampai ke tahap untuk pergi bertemu dengan psikiatris. Kalau dia perlu berjumpa dengan psikiatris dengan maksud dia terlalu sangat rasa jumpa, dan bukan sekadar itu, kadang dia sampai ketakutan yang amat sangat, kena bawa pergi jumpa psikiatris. Jangan kita jangan bawa jumpa ustaz. Yang kedua, jangan kata dia ada kelebihan. Banyak orang yang dianggap sakit ni dianggap sebagai dia ada kelebihan. Orang kita banyak masyarakat ni, dia ada imaginary friend. Imaginary friend ni dianggap sebagai normal oleh sebahagian ahli psikologi, dianggap sebagai normal. Dan setahu saya, dalam WHO telah mengiktiraf bahawa ia adalah normal sekiranya bawah 7 tahun. Atas daripada 7 tahun tu dah tak dianggap sebagai normal. So macam tu. Tetapi pada saya dia masih lagi tak normal lah, imaginary friend ni. Tapi kalau kecil-kecil, kalau biasa-biasa, takat nampak macam dia duduk main-main, dia buat interaksi biasa, macam bermain dengan orang lain, sikit-sikit macam tu saja, tak apalah. Tapi kalau nampak dia tu dah macam berlebih-lebihan, maka perlu dibawa bertemu dengan psikiatris. Itulah Zahari. Kadang orang anggap sebagai satu kelebihan Zahari. Tapi dia sebenarnya itu adalah isu yang berbahaya. Hati-hati sahabat-sahabat. Apakah benar Rasulullah SAW pernah diundang oleh bangsa jin? Ya, ada beberapa hadis Nabi SAW pergi dakwah kepada bangsa jin. Tetapi di dalam hal berkenaan tidak diajar kepada mana-mana orang sahabat Nabi pun cara untuk nak dakwah jin. Dengan membawa maksud jin, Nabi mereka sama. Nabi untuk jin ni sama, iaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka juga mendapat pengetahuan tentang wahyu daripada jalur Nabi Muhammad SAW. Tetapi daripada sudut bagaimana untuk seterusnya memahami agama itu, yang tu dia datang daripada
Yang tu dia datang daripada mubaligh ataupun disebut sebagai nadhir, pemberi peringatan. Yang lainlah macam kita kata pendakwah. Kalau pendakwah daripada kalangan orang Islam kita, sahabat-sahabat Nabi sebagainya, kita jelas. Daripada jin kita tak. Jadi tak ada isu kita pun pi dakwah jin dan sebagainya. Wallahu taala a'lamu bissawab.